Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi wa basari wa atliq bi lisani shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita sama kitab Qaulul Tam pada hukum membicarakan tentang makmum dan imam. Agak lama tertangguh, lebih sebulan lebih sebulan kitab ni tertangguh. Kita berhenti pada masalah yang ke-25, muka surat 14 Rumi, Jawi muka surat 24. Masalah ke-25. Masalah ke-25. Kita bincang sebelum ni berkaitan dengan apa huraian hukum muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Tiga tu kita bincang sebelum ni kan. Ingat lagi ke tidak? Muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Tu masalah 23 kan. Kita bincang sebelum ni, bulan lepas. Huraian hukum muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Kemudian masalah ke-24, wajib makmum mendahului imam. Makmum mesti kena mendahului imam, cepat daripada imam. Itu yang terakhir kita bincang. Saya sempat cek tadi 11 hari bulan 6. Maknanya betul lah, lebih dari sebulan. Itu pada 20, masalah yang ke-24. Itu masalah yang ke-24. Masalah yang ke-25 pagi ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, makmum yang masbuk sebelum menghabiskan membaca Fatihah, imam tunduk rukuk. Penting juga bab ni. Penting juga bagi makmum. Sebab kita ni lebih banyak jadi makmum daripada jadi imam. Ada orang tak pernah jadi imam, asyik jadi makmum aja. Kalau dia sembahyang seorang tak ada masalah, sebab kita dah mengaji daripada kecil syarat dan rukun sembahyang seorang. Tak risau sangat. Tapi kita jadi makmum. Bila kita jadi makmum, itu sedikit kerisauan ada. Jika kita tak pernah belajar berkaitan dengan syarat qudwah, syarat ikutan. Mari kita tengok yang masalah yang ke-25. Makmum yang masbuk sebelum menghabiskan membaca Fatihah, imam tunduk rukuk. Apabila imam selesai membaca Fatihah. Kat sini sebenarnya imam selesai membaca Fatihah ke, imam selesai membaca surah ke, makmum tak perlu tahu. Kalau kita baca, apabila imam selesai membaca Fatihah dan rukuk je. Takkan imam tak baca surah. Tu kalau rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat ketiga, rakaat keempat, kita mana tahu imam habis baca ke tidak. Baca dalam keadaan sir kan Fatihah tu. Jadi kat depan ni saja je lah nak tulis, nak melengkapkan ayat. Itu tak penting pun. Bab imam habis Fatihah ataupun tidak, itu dia punya pasal, dia punya peraturan dia. Kita bincang peraturan makmum kan.
Apabila imam selesai membaca Fatihah dan rukuk ia imam tu rukuk sebelum sempurna makmum yang masbuk menghabiskan Fatihahnya. Kat belakang ada makmum tu lah masbuk. Bab ni insya-Allah kita akan bahas akan datang saya rasa, ataupun kita dah pernah bahas berkaitan dengan muafiq masbuk, kitab Bahjah Mardiyah dan khatam kat sini. Ni masjid yang kedua khatam kitab Bahjah Mardiyah dekat Pahang ni. Yang pertama khatam Bahjah Mardiyah, lama dah, 3 tahun lepas dah. Kitab berkaitan dengan muafiq masbuk. Siapa dah khatam kitab tu mudah nak faham ini ya. Kalau tidak payah juga. Sebab ramai orang salah faham muafiq masbuk ni. Makmum yang dapat kadar masa bacaan Fatihah yang pertengahan bersama imamnya, apa benda tak pernah dengar ni. Dalam bab tu, tapi kita tak bahas bab tu dulu. Yang mana dia kata kat sini, lepas imam habis baca Fatihah, kalau surah-surah lah, kemudian imam rukuk, makmum ada kat belakang, makmum tu masuk lambat masbuk sebelum dia sempat habis Fatihah. Sebelum sempurna makmum masbuk ni menghabiskan Fatihah, maka wajiblah makmum itu memutuskan, memberhentikan bacaan Fatihahnya. Wajib. Bila sebut wajib, apa maksud wajib? Mesti. Adakah kalau tak buat berdosa? Kalau kitab fiqh bila sebut wajib, lebih-lebih lagi dalam bab sembahyang, belum tentu berdosa. Maksud wajib kat sini adalah dia mesti. Jika dia tak buat macam ni, dia akan jadi macam ni. Kadang-kadang jadi itu batal sembahyang, kadang-kadang jadi itu tak dapat pahala berjemaah, kadang-kadang macam ni. Jadi maksud bila wajib, jangan fikir, jangan faham bila dia tak buat berdosa. Tidak. Bukan maksud tu dalam masalah ni. Ya? Wajib tu maksud mesti. Mestilah makmum tu, wajiblah makmum itu memutuskan berhenti baca Fatihah. Mana yang sempat ajalah. Berhenti dan terus rukuk apabila imam rukuk. Biar dapat tamakninah dengan imam ketika rukuk. Dalam masalah ini disebut masbuk. Makmum tadi masbuk. Dan di atasnya makmum tadi ditanggung oleh imam. Di atasnya makmum yang tak sempat habis baca Fatihah, ada sebahagian Fatihah yang tak sempat dia habis baca, ditanggung oleh imam. Kerana sabda Nabi SAW, man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun. Barang siapa sembahyang berimam, barang siapa ada imam, maka bacaan imam itu adalah bacaannya. Yang ini pada mazhab Hanafi, dia ambil terus semua. Dia tak ada masbuk tak masbuk. Makmum tak wajib baca Fatihah kat belakang. Malah ada hukum makruh. Jadi makmum relax aja. Sebab bacaan imam bacaan makmum. Imam dah baca Fatihah, makmum dah baca sekali ya. Sebab tu mazhab Hanafi dia tak baca Fatihah kat belakang. Kalau yang jenis ekstrim sikit mazhab Hanafi tu dia gini, kita kata sebenarnya saya dah kena kat UAE. UAE Gombak bukan UAE sini. Itu kan campur-campur orang. Dia gini terus tengah sembahyang dia gerak 3 gerakan, tak 3 gerakan dia tak ada. Janji masih lagi ada berupa sembahyang. Walaupun berapa gerakan dia bergerak pun masih lagi tak batal sembahyang dia. Kita ada syarat iaitu 3 gerakan, tak boleh lebih tu. 3 gerakan besar. Dia singgung tu. Kita apa hal pula dia ni? Sebab kita baca Fatihah perlahan, tapi kita nak kuat sikit. Kadang-kadang telinga dia dengar, dia macam panas hati. Aku nak dengar imam punya Fatihah, kau sibuk dah baca. Dia singgung pula. Dia tahu. Tapi yang ekstrim sikit lah. Mazhab Hanafi dia ambil semua terus. Dia tak ada tanggung-tanggung. Dia kata hadis ni menyatakan imam baca, itulah bacaan makmum. Jadi imam baca Fatihah, makmum baca automatik lah. Walaupun makmum tak baca, sebab itu bacaan dia. Tapi pada mazhab Syafi'i, dia kata ini dalam masalah masbuk saja. Makmum tak sempat baca, makmum tanggung. Dalam masalah tadi makmum tanggung. Dalam masalah masbuk saja. Masalah makmum muafiq, imam tak tanggung. Maafkan 3 rukun panjang jika tak sempat baca juga. Okay. Bagi makmum yang masbuk ada 2 hal keadaan. Ada 2 keadaan. Hal yang pertama, makmum yang tidak ada masa langsung untuk membaca Fatihah di dalam qiyamnya. Langsung tak dapat. Seperti
takbiratul ihram ia, maka imam terus rukuk. Takbiratul ihram ia makmum Allahu akbar, imam terus rukuk. Ataupun bertakbiratul ihram ia pada ketika imam sedang rukuk. Okey? Dia tengok imam berdiri lagi, dia pun Allahu akbar, dia Allahu akbar, bunyi ra je, imam Allahu akbar. Ataupun imam memang dah rukuk, dia Allahu akbar, cepat-cepat rukuklah. Okey? Sama dua ni. Macam mana nak buat? Dan padahal keadaan ini tidaklah ia perlu membaca Fatihah. Tak wajib baca Fatihah. Bahkan wajib ia terus mengikut imam di dalam rukuk. Tidak ada khilaf pada hal ini. Nak dapatkan tamakninah rukuk dengan imam. Masuk wajib tadi pun sama juga. Masuk wajib ni bahkan wajib ia terus, bukan kalau dia tak buat berdosa, tidak. Kalau dia tak buat tak dapat rakaat. Kalau dia tak buat tak dapat rakaat. Bukan kalau tak buat berdosa. Sebab apa? Sebab imam dah rukuk, dia Allahu akbar, dia tak rukuk. Dia sibuk baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam pun sami Allahu liman hamidah, berdosa. Sebab wajib kan? Bukan berdosa. Tak dapat rakaat. Tak dapat rakaat. Maka tak dapat rakaat lah. Kita akan bahas masalah yang ke-26 sekejap lagi, yang lebih panjang. Hal yang kedua. Jadi kita dapat faham syarat yang pertama nak dapat rakaat, hendaklah makmum tadi langsung tak dapat masa dengan imam untuk berdiri tadi, dan dia mesti dapat tamakninah dengan imam ketika rukuk. Maka dapatlah dia rakaat itu, dan dia tak perlu baca Fatihah. Hal yang kedua, makmum yang ada masa sedikit untuk membaca Fatihah di dalam qiyamnya, ada masa sedikit, dan pada hal ini disunatkan baginya memulakan membaca Fatihah. Sunat tak wajib. Dengan maksud makmum, imam berdiri lagi, makmum Allahu akbar, imam tak rukuk lagi, adalah masa sikit, mungkin 5 saat, mungkin 10 saat, tapi adalah masa sikit. Maka bagi makmum tadi disunatkan baginya memulakan bacaan Fatihah. Terus baca, jangan baca yang sunat-sunat. Jangan baca doa iftitah. Malah a'udzubillah pun jangan baca. Jangan baca tu maksud sunat, jangan baca a'udzubillah. Sedangkan a'udzubillah ni sunat baca. A'udzubillah ni sunat baca. Tapi dalam masalah ni dah tahu lambat, dah tahu masbuk, sunat jangan baca. Kalau a'udzubillah pun sunat jangan baca. Doa iftitah lagi lah. Takkan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Dah tahu lambat. Maka tak sunat dia baca dah doa iftitah, walaupun doa iftitah pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala adalah doa iftitah pendek. Tak sunat juga baca a'udzubillah pun tak sunat. Kerana apa ni? Nak dapat dengan Fatihah tadi tu. Maka sunat dia terus memulakan Fatihah, bismillah. Bermula bismillah terus. Dan apabila imamnya rukuk, maka wajiblah, wajib ni pun sama juga, bukan kalau tak buat berdosa, kalau tak buat tak dapat rakaat, itu maksud wajib. Maka wajiblah atasnya memutuskan, berhentikan bacaan Fatihah, mana yang dah lepas tu, yang mana yang dapat banyak tu je lah, dan terus rukuk bersama imamnya. Terus rukuk, tujuannya nak dapat rakaat. Dan jika ia tidak rukuk kerana menghabiskan Fatihah, kalau lah wajib tadi masuk, kalau tak buat berdosa, dia akan kata kat sini, maka berdosalah ia. Tapi tak ada kata berdosa pun. Okay? Jika ia tidak rukuk kerana menghabiskan Fatihah hingga imam bangun daripada rukuknya, angkat kepala, nak i'tidal, niscaya batallah semayangnya, batal semayang makmum tu, batallah semayang makmum mengikut satu pendapat, mengikut satu qaul. Tapi ni bukan muktamad. Jadi satu pendapat mengatakan dia langsung tak dapat Fatihah. Contoh pertama, dia langsung tak dapat Fatihah, dia Allahu akbar, lepas pada tu dia pergi baca Fatihah, imam sami Allahu liman hamidah, dia batal. Ataupun imam masih lagi berdiri qiyam, dia Allahu akbar, dia masuk lambat, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, imam pun Allahu akbar, dia tak berhati. Biasa Ar-Rahmanir-Rahim, biasa orang tak ni sangat, biasa dekat siratal ladzi tu, ujung nak habiskan juga makmum ni, dah lah tak lambat, sibuk nak habiskan juga siratal ladzi, Allahu akbar, dia siratal ladzi, dia tak berhati, tak biasa baca Fatihah tak habis, dia kata nak habiskan juga. Biasa jadi kat situ. Okay? Bila siratal ladzina an'amta alaihim,
Imam pun sami Allah liman hamidah, batal makmum tadi. Tapi itu bukan pendapat muktamad, tapi ada pendapat kata batal. Mazhab Syafi'i. Yang muktamad apa? Yang muktamadnya pada pendapat yang pertama ni, pendapat yang bukan muktamad ni, berdosa. Berdosa jika dia tak rukuk dengan imam. Dia tetap baca Fatihah, bila imam i'tidal dia batal dan berdosa. Sebab membatalkan sembahyang dengan sengaja. Sembahyang fardu. Maka berdosa dia. Okey, sebab batal. Kita tak boleh batalkan sembahyang suka-suka. Sembahyang sunat pun makruh. Nak batalkan suka-suka. Sembahyang fardu haram. Jadi, daripada pendapat yang pertama ni, berdosa dan batal sembahyang. Pendapat muktamad dan yang mu'tamadnya, jika ia menyalahi imamnya, maka makruh hukumnya. Maksud menyalahi itu maksudnya dia tak rukuk. Cukuplah baca Fatihah banyak mana yang dapat. Rukuklah terus. Dia tak rukuk. Hukum makruh. Apa maksud makruh? Makruh maksud ni luput pahala jemaah. Elok-elok 27 dapat 1. Itu maksud makruh. Makruh hukumnya. Dan luput ia rakaat itu. Dah lah tak dapat 27, 1 aja. Lepas tu pula luput rakaat. Rakaat tu tak kira. Kita faham lah kan? Tak dapat rukuk, maka tak dapatlah rakaat. Tak dapat rakaat tu. Dan tidak batal sembahyang, melainkan apabila imam mendahuluinya dua rukun fi'li dengan sempurna. Oh, kat bawah tu dia ada berkata terjemahan kitab Fathul Alam juzuk kedua karangan As-Said Muhammad Abdullah Al-Jardani. Okey. Jadi pendapat yang muktamad, jika dia tak rukuk dengan imam, okey, ataupun mungkin kita kata selisih boleh jadi tak? Selisih dengan imam, tak dapat rakaat, kalau dia sengaja hukumnya makruh, luput pahala berjemaah, tak dapat 27. Kalau dia tak sengaja, selisih tu tak sengaja, kadang-kadang kita tak sengaja, imam nak rukuk, kita nak rukuk, Allah sami Allah liman hamidah, kan tak sengaja, itu tak makruh lah, sebab kita tak sengaja. Ini sengaja, makruh. Elok-elok 27, tak dapat 27, dapat 1. Rakaat itu tak dapat, kena buat juga, kena buat seluruh tu, berdiri, rukuk, i'tidal semua kena buat, tapi rakaat tak dapat sebab tak dapat rukuk dengan imam. Tak batal sembahyang, melainkan apabila imam mendahuluinya dua rukun fi'li dengan sempurna, baru batal makmum tadi. Maksudnya dah lah masuk lambat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imam rukuk tu, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam i'tidal, satu rukun dia tinggal lah. Dua rukun i'tidal, satu rukuk dah ketinggalan, dia masih lagi baca ni. Imam rukuk, dia masih lagi baca Fatihah, sedangkan dia masbuk rukuk. Kalau dia muafiq, dimaafkan 3 rukun panjang sampai sujud yang kedua tu, tak ada masalah, memang wajib pun baca Fatihah sampai habis. Kalau dia berstatus muafiq, sekarang dia masbuk, bila dia masbuk, dia kena rukuk, wajib. Dia tak rukuk, dia ketinggalan satu rukun, dia panggil. Imam i'tidal, pendapat pertama kata batal, pendapat kedua tak batal, tapi dia telah, imam telah depan, cepat daripada dia telah lambat daripada imam 2 rukun. Batal? Tak batal lagi. Dia sibuk baca siratal ladzi lagi. Contoh lah, imam turun je kepala sikit, maksudnya nak sujud, walaupun tak sampai ke sujud, baru turun aja, batal lah. Sebab tu dia kata 2 rukun fi'li sempurna. Tak ada cerita rukun pendek, rukun panjang. Janji 2 rukun. Jadi rukuk rukun panjang 1, i'tidal rukun pendek 1, dah kira lah 2. Tak batal lagi. Tak batal lagi. Dia kena imam turun, dia batal. Menggerak je, dia batal. Dia siratal ladzi lagi, contohnya lah. Habis tu dia nak buat macam mana? Makmum tadi ni, dia nak buat macam mana? Sebenarnya kalau makmum ni jenis tak rukuk, tak i'tidal dengan imam, dah memang tahu dia ni tak mengaji, tak kerti. Tapi nak selesaikan macam mana juga? Ketika imam rukuk, dia sepatutnya rukuk, tapi dia tak rukuk. Bila imam i'tidal, dia dah luput rakaat kan? Dah luput rakaat. Macam mana dia nak buat? Dia tak boleh rukuk. Kalau dia rukuk, dia batal. Makmum tadi, yang ni ramai orang buat. Ramai sangat buat. Biasa ujung-ujung imam rukuk, dia masbuk ni, dia masbuk. Jangan cerita muafiq, dia masbuk. Bila masbuk, dia kena rukuk, tapi dia tak rukuk. Imam i'tidal, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bukan waladdallin, amin. Sempat habis ketika imam i'tidal, sempat habis Fatihah, dia pun rukuk suka-suka hati dia je. Siapa rukuk, batal.
Sebab dia tak dapat rakaat tu dah. Habis tu dia nak buat macam mana? Dia cuma lepaskan tangan dia ke bawah je. I'tidal ikut imam. Dia sembahyang dia tanpa rukuk. Terus i'tidal. Sebab apa? Sebab dia tak ikut peraturan masbuk, iaitu rukuk. Tujuan rukuk meninggalkan Fatihah dan rukuk nak dapat rakaat. Dia langgar peraturan masbuk tu. Tak batal. Tak batal. Tapi dia tak boleh rukuk dah. Bila imam i'tidal dia tak boleh rukuk. Kecuali selisih aja. Selisih ni dimaafkan. Dimaafkan kalau rukuk juga. Cuma tetap tak dapat juga rakaat. Rakaat tetap tak dapat, tapi dimaafkan bila selisih. Imam rukuk, Allah sami Allah liman hamidah. Takkan dia nak break? Dia nak rukuk ni. Sami Allah liman hamidah tak dapat ni, takkan nak break. Balik rukuklah. Sebab selisih. Bukan salah dia, selisih. Maka dia kena tahu dia tak dapat rakaat. Tapi rukuk dia tu pun tak kira, tak dapat. Sebab apa dia boleh rukuk? Sebab selisih. Selisih tak apa. Tapi kalau imam dah i'tidal, dia masih lagi belum rukuk, sedangkan dia masbuk, dia rukuk dia batal. Dia lepas tangan gini, terus sujud dengan imam tanpa rukuk. Dan rakaat tu tak dapat. Tapi ramai orang buat ni. Dia tak belajar muafiq masbuk. Dia kata imam tu sempat sikit lagi. Ghairil maghdub lagi. Ghairil maghdub waladdallin. Sami Allah liman hamidah. Dia rukuk buat tak bersalah. Semayang seorang lah nak buat macam tu. Nak semayang seorang lah. Peraturan semayang berjemaah ada cara dia. Jadi sepatutnya tak sampai pun tahap tu. Sepatutnya rukuk ajalah. Tak payah habiskan Fatihah. Dia kata tak boleh, mesti baca Fatihah, nanti tak sah. Tu dia ingat masbuk ni, tak tahulah kot, mungkin masuk rakaat kedua, rakaat ketiga, nanti bila imam salam tambahlah satu rakaat, dua rakaat. Dia ingat masbuk yang itu aja. Sekarang masbuk banyak lagi, bab lain. Ada 4 jenis masbuk kan yang kita dah mengaji sebelum ni. Tu nanti akan datang. Masbuk rakaat macam mana, masbuk solat macam mana, masbuk solat terbahagi kepada berapa, masbuk rakaat macam mana, ada yang tak cukup kadar masa bacaan Fatihah macam mana. Jadi dia tak faham dalam bab tu, menyebabkan batal sembahyang makmum tadi. Datang solat berjemaah nak pada pahala 27, akhir sekali batal sembahyang. Kalau dapat satu, luput pahala berjemaah, okey lagi. Dapat juga satu, sah juga sembahyang dia. Ini batal. Tu bimbang bab tu. Jadi kalau orang yang tak nak mengaji muafiq masbuk ni nak jadi makmum, tak boleh. Boleh. Dia kena sentiasa awal. Dia tak boleh lewat. Ataupun dia jadi imam. Imam tak ada muafiq masbuk, atau dia semain seorang. Yang tak nak mengaji muafiq masbuk, jadi imam atau semain seorang. Kalau nak jadi makmum juga boleh. Pastikan awal-awal. Imam takbir tu takbir ihram. Lambat aja dia risiko untuk batal. Okey, kita panjangkan lagi sikit. 26, masalah 26. Syarat-syarat bagi makmum masbuk membolehkan potong bacaan Fatihahnya serta dikira mendapat rakaat. Apakah syarat makmum ni boleh potong, berhenti baca Fatihah dan rukuk, lepas pada rukuk dengan imam tadi dapat rakaat? Dibolehkan makmum masbuk memotong bacaan Fatihahnya, berhentikan bacaan Fatihahnya serta mendapat ia rakaat. Itu dengan beberapa syarat. Ada syarat. Yang pertama, hendaklah makmum itu sempat bertomakninah di dalam rukuknya sebelum imam bangun daripada had sekurang-kurang rukuk. Makmum masbuk hendaklah dapat tomakninah ketika rukuk. Tapi jangan lupa, ketika qiyam tu pun kena ada tomakninah juga. Jadi Allahu Akbar, takbiratul ihram, ada tomakninah tu, baru Allahu Akbar, tomakninah sekali lagi. Nak sibuk cari tomakninah ketika rukuk, tak ada tomakninah ketika qiyam. Allahu Akbar, terus. Sebab apa? Nak dapat tomakninah ketika rukuk, dia tinggal tomakninah ketika qiyam. Ada tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu kadar subhanallah je, kadar tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kedua tu rukuk. Yang pertama tu takbiratul ihram. Jadi jangan lupa takbiratul ihram punya tomakninah. Okey, dapat rukuk bersama imam dan tomakninah. Kalau tak dapat tomakninah, tak dapatlah rakaat tu. Kadang-kadang orang dia tak peduli sangat, tak dapat rakaat, tak dapat tomakninah, bukan jadi apa pun, tambah je satu lagi, apa takut sangat, nak juga, tak mau, aku rukuk, aku tak kira, tak dapat tadi, macam tak dapat dengan imam tu, macam selisih, macam tak puas hati, tak nak juga tambah rakaat. Allah, macam berat sangat, satu rakaat je tambah. Tak kira, aku dah rukuk. Apalah, tambah aje lah. Kalau tak yakin dapat rukuk dengan imam.
Jadi mesti dapat tumaninah dengan imam. Kerana para ulama dalam masalah muwafiq masbuk, mazhab Syafi'i yang banyak bincang, mazhab lain tak ada. Mazhab lain tak ada bincang sangat muwafiq masbuk. Lebih-lebih lagi mazhab Hanafi, tak bincang langsung. Ikut imam, ikut aja. Ikut aja imam. Dia tak ada bincang muwafiq masbuk. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia bincang lebih sikit bab muwafiq masbuk. Kat mana terjadinya muwafiq masbuk, ataupun kat mana dalilnya kena rukuk dengan imam baru dapat rakaat. Kat mana? Pernah terfikir mana dalil dia daripada ayat Quran? Kadang-kadang kita baca Quran kita tak perasan tu dalil dia. Wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sedangkan kita tahu dalam sembahyang prime time, waktu yang waktu puncak. Waktu puncak kita pukul apa? Pukul 8 kan? Pukul 8 waktu puncak kita. Waktu puncak adalah sujud, kan? Sebab kita sujud dekat makhluk bukan niat nak besarkan dia, hukumnya haram. Kalau niat nak membesarkan dia, boleh jadi kafir sujud orang, sujud makhluk. Hanya sujud boleh ke Allah je. Maknanya dalam sembahyang berdiri boleh tak? Kita berdiri saja-saja. Qiyam boleh? Boleh. Kita duduk saja-saja boleh, tapi sujud tak boleh sujud saja-saja. Hukumnya haram. Maknanya dalam sembahyang waktu puncak dia adalah sujud. Tapi dalam ayat Quran ni kata, kenapa rukuk bersama orang-orang yang rukuk? Katalah sujud bersama orang-orang yang sujud. Ataupun qiyam, berdiri bersama orang-orang yang berdiri. Tapi kenapa dalam banyak-banyak rukun perbuatan sembahyang, dalam Quran ayatnya yang digunakan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Patutnya berdirilah bersama dengan orang-orang yang berdiri solat. Sujudlah bersama dengan orang-orang yang sujud. Malah ini namanya masjid. Kenapa nama masjid? Nama tak apa, maqam. Maqam tu tempat berdiri. Maqam Ibrahim kan. Maqam Ibrahim musalla. Nama tak nama maqam lah. Pergi mana? Pergi makam. Oh, lain macam pergi makam. Kenapa nama masjid? Sebab dalam banyak-banyak perbuatan sembahyang, sujud yang paling besar. Maka kita namakan tempat sujud. Padahal dalam sini kita bukan sujud saja. Kita berdiri, kita rukuk, kita duduk. Tapi kenapa nama sujud, nama masjid tempat sujud? Sebab itu paling besar. Tapi dalam ayat ini, dirikan solat, tunaikan zakat, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Cantiknya sujud bersama dengan orang-orang yang sujud. Bila sebut sujud, mesti sembahyang. Tapi kenapa rukuk? Maka ulama mengatakan warka'u ma'ar raki'in, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Nak dapat rakaat, malah rakaat tu berasal daripada rukuk lah, tak tahu. Berapa rakaat? 3 rakaat. Maknanya 3 rukuk. Rakaat tu jamak dia. Rukuk tu mufrad dia, dia punya singular. Plural dia rakaat. Berapa? 4 rakaat. Maksudnya 4 rukuk. Berapa? 2 rakaat sembahyang subuh, 2 rukuk, 2 kali rukuk. Jadi rakaat-rakaat tu rukuk kan? Rukuk. Jadi warka'u marrakin. Macam mana kita nak dapat rukuk bersama orang-orang yang rukuk? Kena rukuk dengan dia, baru dapat rukuk. Bila dapat rukuk, dapat rakaat. Bila dapat rakaat, ni masuk masbuk. Tu asal usul dia. Masbuk, dapat rukuk, dapat rakaat. Sebab rakaat tu adalah rukuk. Kelakar jadi. Dapat rukuk, dapat rakaat. Dapat rukuk, dapat rakaat. Rakaat tu rukuk. Kalau bahasa Melayu jadi pelik sikit. Kalau rukuk, dapat rukuk. Kalau rukuk dengan imam, maka makmum tadi dapat rukuk, dapat rakaat. Orang cakap lah dapat rakaat. Rakaat tu rukuk. Faham tak? Okay. Jadi itulah pada masa dibincang, pada masa Syafi'i dibincang bab tu. Cuma yang menarik di sini, dia kata makmum hendaklah sempat bertamakninah dengan imam tadi. Dalam rukuk makmum dengan imam dapat tamakninah. Tamakninah kadar subhanallah lah, lebih kurang 1 saat kot. Subhanallah kadar itu kan, lebih kurang 1 saat lah. Okay? Kalau 2 saat tu yakin sungguh lah. 1 saat tu kadang-kadang goyang juga. Dapat dengan imam, maka dapat rakaat. Cuma yang menariknya sikit dalam kitab kita ni, sebelum imam bangun, kita biasa baca kitab fiqh. Dia kata sebelum imam bangun kepada i'tidal,
Tapi dalam kitab kita dia kata bangun daripada had sekurang-kurang rukuk. Itu yang istimewa sikit kitab kita. Jadi maknanya, apa maksud had sekurang-kurang rukuk? Kita ingat lagi kita belajar musalli, had sekurang-kurang rukuk adalah di antara qiyam yang sempurna dengan rukuk yang akmal yang sempurna. Rukuk i'tidal ataupun qiyam, mana-mana boleh lah. Tengah-tengah tu ni berdiri tegak, berdiri sempurna, rukuk sempurna. Okey, manakah sekurang-kurang rukuk? Sekurang-kurang rukuk di antara berdiri dengan rukuk sempurna tadilah tengah-tengah. Kita kira berapa? 135 darjah. Betul. Macam ni 90 darjah. Ini 180. Tengah-tengah dia 135, 136. 136 darjah tu sekurang-kurang qiyam. Maknanya kalau orang berdiri macam ni dia sembahyang sah. Walaupun dia tak sakit. Kalau dia memang bongkok memang sah lah. Dia saja dia sembahyang macam ni sah. Dengan syarat dia sekurang-kurang qiyam, tapi makruh. Ini yang kita dah berdiri ni, ini yang afdal, yang akmal, berdiri sempurna. Berdiri macam ni pun boleh nak sembahyang. Dengan sengaja boleh, tapi makruh lah. Berdiri macam ni pun boleh. Ini berdiri ke? Berdiri. Berapa had yang dinamakan berdiri? 136 darjah. Bagi orang ingat yang belajar matematik dulu lah. Yang tak ingat biar orang lah, yang ambil separuh tu. Dari habis tu rukuk mana? Rukuk 135 lah darjah. Maksudnya di antara tengah-tengah, di antara berdiri qiyam dan rukuk sempurna ni, dia betul-betul tengah-tengah. Bawah sikit dia panggil sekurang-kurang rukuk, atas sikit dia panggil sekurang-kurang qiyam. Jadi had yang kata mesti dapat tamakninah tu bukan i'tidal, bukan imam gerak, bukan. Ketika imam sampai 135 darjah. Masa ni kita nak amalkan, kita belajar matematik dulu. 135 darjah, imam sampai kat situ kita dah ada tamakninah. Jadi tak semestinya kalau imam bergerak, kita baru sampai imam gerak untuk i'tidal, kita tak dapat tamakninah. Tak semestinya. Mungkin juga boleh dapat. Cuma nak perhati itu agak payahlah juga. Tapi mungkin boleh dapat. Boleh dapat. Aku dapat tamakninah ni. Macam mana boleh dapat tamakninah sedangkan bila sampai Allahu Akbar, imam sami Allah dah. Macam mana kata boleh dapat? Memang betul-betul imam ni Allahu Akbar, imam rukuk dia Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Macam tak dapat kan tu imam rukuk. Allah ni imam ni, makmum ni Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Kan macam tak dapat. Boleh kemungkinan dapat juga. Sebab yang imam gerak sami'a tu dia gerak kat mana? Kalau dia gerak dah kat sini habis lah. Memang tak dapat lah. Kalau dia gerak kan sami Allah, kemungkinan masih lagi boleh dapat. Kalau kita sedar, kalau kita perhatilah. Kalau was-was nanti dia bagi tahu macam mana. Kalau dapat tak macam mana nak buat. Cuma kalau imam bergerak setelah makmum rukuk, belum tentu tak dapat tamakninah. Mungkin dapat. Sebab yang nak dikira bukan imam gerak, nak dikira had imam tadi tu had sekurang-kurang rukuk. Okey. Maka jika imam mula hendak bangun, maknanya mula nak gerak, masih lagi dalam had rukuk walaupun bergerak. Daripada had sehabis sempurna rukuk. Sehabis sempurna. Tengok kat tadi dia tulis kat sini had sekurang-kurang rukuk 135 darjah. Yang bawah ni kata maka jika imam mula hendak bangun daripada had sehabis sempurna rukuk. Ni yang sehabis sempurna 90. Tu kena perhati betul-betul. 90 baru nak bangun. Duk main 90 nak naik dah ni. Tapi tak sampai 135 lagi. Okey. Jika imam mula hendak bangun daripada had sehabis sempurna rukuk, sedangkan ia sempat bertamakninah. Makmum tadi sempat sampai. Pada ketika imam sedang bangun, dah gerak tu. Daripada rukuk sebelum ia tinggal daripada hadnya, imam tadi. Tinggal imam tak? Masih lagi ada tu. Dia main kat situ 90 dengan 135 tu. Dapat tu silap-silap tu. Boleh dapat tu, okay? Maka makmum itu dikira mendapat rakaat. Dapat. Tapi kena yakin. Kalau tak yakin, nanti kita cerita. Kena yakin. Dia imam rukuk dia Allahu Akbar. Imam pun sami Allah al-mahmidah. Dia kata Allahu Akbar tu aku dapat setengah saat. Masa tunduk tu dapat setengah saat. Tapi imam bangun tu, masa rukuk macam ni. Imam sami Allah tu masa macam ni. Maka dapat lagi setengah saat kat sini. Wah, kira sampai macam tu sekali. Dapat sini. Okey, aku dapat. Yakin? Dapat. Susah. Memang susah. Tapi nak cerita, itulah yang kita. Dia ambil daripada kitab besar ni.
Kitab Arab yang ambil. Kita nak baca di dalam kitab Qaulul Tam, saya dah sebutkan sebelum ni. Dia ambil daripada kitab-kitab Arab. Ahli Majlis Fatwa Kedah. Tahun 80-an itu lama dah lah. Dia kuliah dekat masjid. Dia ambil kitab-kitab Arab, dia buat nota. Ambil kitab-kitab Arab, buat nota. Ambil kitab-kitab Arab, buat nota. Untuk mengajar. Lama-lama dia kata, boleh jadi kitab ni. Dia buat nama Qaulul Tam. Dalam kitab-kitab fiqh biasa tak sebut gini. Tak ada sampai macam ni. Jadi kita baca kitab ni macam baca kitab Arab kitab tebal-tebal lah. Sebab tu kata Allah sampai macam ni sekali nak kira setengah saat kat sini, setengah saat kat sini. Aduh, pening lah. Kita biasa fiqh biasa kita mengaji. Fiqh fardhu ain biasa tu. Ini dia detail sungguh-sungguh. Tapi kena yakin dengan syarat. Yakin aku dapat. Maka dapat rakaat. Tak yakin macam mana? Dan jika syak ya makmum, adakah ia sempat bertamakninah serta imamnya? Syak tu 50-50 lah. Dapat tak? Dapat ke tak? Macam dapat, macam tak dapat, macam dapat. Tak yakin lah. Sebelum ia bangun daripada had sekurang-kurang rukuk, atau selepasnya, aku ni sempat ke? Imam bangun tadi tapi imam gerak slow aja. Tapi sami Allah wa hamidah, sa imam tu masa imam dah macam ni. Kadang-kadang imam sami Allah kan? Sami Allah. Kadang-kadang kat sini baru sami Allah. Tapi macam dapat, macam tak dapat, macam tak dapat. Duk gitu. 50-50. Maka mengikut kaul pendapat yang sahih, tidak dikira mendapat rakaat. Tak dapat. Jadi tambah satu Jangan takut tambah rakaat. Tak mati tambah satu rakaat. Tak penat pun. Kadang orang takut sangat tambah satu rakaat. Maka dengan ini wajiblah di atasnya tambahkan satu rakaat setelah imam beri salam. Tambah satu lagi lah. Dan hendaklah sujud sahwi. Sunat. Hendaklah ni sunat. Bukan wajib Sunat. Hendaklah sujud sahwi mengikut pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali kata sunat sujud sahwi. Sebab apa? Sunat, apa-apa perkara yang disunatkan untuk sujud sahwi, apabila ada kemungkinan untuk betul dan salah, maka sunat sujud sahwi. Bila ada kemungkinan untuk betul dan salah, sunat sujud sahwi. Okey, walaupun dia dah betulkan sebelum tu. Contohnya 3-4, ambil 3 tambah 1 kan? Kan sunat sujud sahwi. Kenapa? Sebab ada kemungkinan salah dan ada kemungkinan betul. Dua-dua ada. Maka sunat sujud sahwi. Sunat. Dan berkata Al-Qadhi tidak dituntut sujud sahwi. Pendapat Mu'tamad Al-Qadhi tidak dituntut sujud sahwi. Ada dua pendapat lah. Jadi kita tak sebab dia khilaf kat situ. Jadi kalau sujud sahwi tak boleh kata batal. Kalau dia tak sujud sahwi memang tak batal. Sujud sahwi sunat aja. Sebab perkara yang tidak dituntut untuk sujud sahwi, dia sujud sahwi juga, batal sembahyang dia. Tapi ini ada khilaf. Maka sujud ke tak sujud, khilaf. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah ada imam itu berhadas kecil atau besar. Dan janganlah ada ia kafir. Ada ke imam kafir? Ada tau. Saya tak ingat. Saya baru baca je dalam minggu lepas ke. Siapa yang orang putih tu, dia menyamar jadi ulama tau. Dia tukar nama Abdul Ghafur. Tak ingat siapa dia. Last kali dia umum, dia isytihar. Dia siap mengajar lagi. Saya tak ingat cerita tu. Padahal baru baca je. Dia tukar nama dia Abdul Ghafur. Sedangkan dia kafir, dia masuk Islam tu, masuk Islam tipu je sebab dia nak cuba cari kelemahan. Orang Islam untuk serang Aceh tak silap waktu tu. Tak ingat. Tapi ada dia siap jadi imam tu. Kalau kata apa pula tiba-tiba contoh kafir, takkan imam kafir kot. Nak bagi tahu ada. Mungkin jarang sangatlah. Takkanlah bagi assalamualaikum. Mana pula punya apa orang kafir mana jadi imam? Takkanlah kan. Cuma ada. Dan ianya hukum kita jalanlah. Kalau imam tu ada kecil ada besar, dan janganlah ada ia kafir. Kalau imam ketiga lah, ada kecil ada besar, kafir. Okey, macam mana keadaannya? Maka jika adalah imam itu berada salah seorang daripada mereka, daripada tiga tadi, tidak boleh menanggung daripadanya. Tidak boleh menanggung daripadanya. Mana boleh tanggung? Ini apa cerita ni? Ini cerita makmum masbuk, dia tak sempat habis Fatihah. Imam rukuk, dia rukuk. Ni cerita pasal ni. Imam rukuk, dia rukuk. Bila dia dapat tamakninah dengan imam, rakaat tu dikira bagi dia. Fatihah dia macam mana? Nabi kata tidak ada solat kalau tak baca Fatihah. Fatihah dia imam tanggung. Kan? Okey, tiba-tiba imam tu berhadas kecil, tak ada wuduk. Imam tu berhadas besar, tak mandi wajib. Imam tu kafir. Tu cerita dia ni. Jadi bila dia tu hadas kecil, maknanya sembahyang dia tak sah. Bila dia hadas besar, sembahyang dia tak sah. Bila kafir, sembahyang tak sah. Macam mana dia nak tanggung Fatihah makmum sedangkan dia sendiri pun tak sah? Tu cerita dia. Okey. Dan makmum itu tidak dikira mendapat rakaat, tak dapat rakaat.
Kerana imam itu tidak boleh menanggung bacaan Fatihah dirinya sendiri. Maka bagaimanakah pula hendak menanggung bacaan Fatihah orang lain? Dia sendiri pun tak boleh tanggung diri dia sendiri sebab tak ada wuduk dan bahadah besar. Cuma yang bab kapir ni sebenarnya ada bahas lain. Kita stop kejap bab kapir ni. Kita bab bahadah kecil dengan bahadah besar dulu. Imam bahadah kecil, imam bahadah besar. Dengan maksud imam terlupa lah ni. Okay, imam terlupa. Bab kapir tu kita cerita last sikit. Sebab dia hukum dia lain sikit. Imam ada kecil ada besar. Dia terlupa tak ambil wuduk, dia terlupa mandi wajib. Okay. Sembahyang, makmum ikut. Oleh kerana hadas kecil hadas besar ni tak nampak kat muka, tak ada tanda, maka makmum yang ikut sah. Bukan tak sah. Walaupun imam hadas kecil hadas besar, makmum yang ikut sah. Okey. Soalan dia bukan makmum yang ikut ni, makmum yang masbuk. Makmum yang ikut yang baca Fatihah sempurna, muafiq. Tu selesai. Dia tak kena qada dah makmum tadi. Tak perlu qada. Soalannya makmum masbuk masuk lambat. Allahu akbar, Maliki yaumiddin, Allahu akbar, rukuk. Dia pun rukuk lah juga. Tak apa imam tanggung. Sedangkan imam tak sah semayang. Jadi imam nak tanggung. Okey. Maka makmum tadi tak batal lagi. Makmum masbuk tadi. Makmum yang muafiq selesai memang sah. Makmum yang masbuk tadi masih lagi sah semayang dia. Masih lagi sah semayang makmum yang masbuk tadi. Tapi dia tak kira rakaat dia. Dia sangka imam tanggung, maka dikira sebab dia dapat rukuk dengan imam. Hakikatnya tak dikira. Dengan maksud tak dapat rakaat tu. Soalannya mana dia tahu kan? Okey. Kemudian imam salam. Lepas imam dah salam apa semua, tengah-tengah wirid apa, imam tu fikir, aku tadi tak mandi wajib lah. Contoh tadi tak ambil wuduk lah. Dia kena buat pengumuman lah. Tak maaf lah, saya tak mandi wajib. Lupa mandi wajib. Kena buat pengumuman lah. Bagi yang muafiq, no problem. Balik belah balik. Tak payah peduli dah. Bagi masbuk tadi, dia kena fikir, dia masbuk rakaat ke apa? Ke masbuk solat? Masbuk solat ni yang dia kena tambah satu rakaat, kena tambah dua rakaat, tapi Fatihah ada semua baca. Dia masuk imam rakaat kedua, maka dia tambah satu. Rakaat kedua yang dia masuk, dia baca Fatihah habis. Rakaat kedua dia tambah lepas imam salam, baca Fatihah pun habis. Tu tak ada masalah masbuk tu. Dia masbuk mana ni? Dia masbuk yang tak sempat habis Fatihah, imam rukuk. Allah, aku masbuk tu tadi. Okay. Imam dah buat pengumuman. Berapa lama di antara imam buat pengumuman yang dia tahu tadi dengan berapa lama dengan dia salam tadi? Dia salam, imam buat pengumuman terus. Berapa lama? Jika masa tu pendek, maka dia boleh bangun terus. Makmum tadi terus bangun sambung sembahyang terus. Niat tambah satu rakaat lagi. Sebab pendek. Tapi kalau dah wirid dah apa, dah habis dah doa dah pun, lama masa makmum tadi sembahyang balik. Sembahyang balik. Ataupun masa tu pendek, tapi makmum tadi dah sebut perkataan yang bukan sembahyang lebih daripada 6 patah perkataan. Ini sama ya, kalau orang mengaji fiqh dia ulang benda yang sama je. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. 2 dah. Halazim 3 patah perkataan yang bukan sembahyang. Lepas dia salam tadi, astaghfirullahalazim 6 dah. Astaghfirullah. Habis dah. Lebih 6 patah perkataan. Walaupun masa tu pendek, baru imam buat pengumuman, maka dia kena sembahyang balik dah. Walaupun masa tu pendek. Sebab dia dah lebih 6 patah perkataan. Bercakap lah kita kata tu yang bukan sembahyang. Jika tak cakap apa-apa, dia senyap aja. Masa tu pendek, maka dia boleh naik terus, tambah terus satu lagi. Masa pendek. Masa pendek panjang dalam kitab tak ada tulis. Maka para ulama dia ambil masa, ada satu peristiwa bila Nabi tak cukup rakaat, 4 buat 2. Para sahabat kecoh kat belakang. Lepas Nabi habis sembahyang, Nabi pergi berjalan dekat belah sana sikit, di penghujung masjid dia. Sahabat semua kecoh. Asal sembahyang kosar ke apa 2 je ni? Kau tanya semua tak berani. Seorang sahabat nama Zulyadain yang tangan panjang sampai ke lutut tangan dia. Nama Zulyadain. Seseorang yang mempunyai 2 tangan. Sebab bila dia duduk kat ramai-ramai, macam orang lain tak ada tangan, dia je ada tangan. Sebab tangan dia besar, panjang. Zulyadain beranikan tanya, ya Rasulullah, kita qasar ke syariat baru? Tak musafir pun boleh qasar? Tak ada, kita sembahyang biasa. Maknanya tuan dah tak cukup 2 tu. Baru 2, tak cukup 2 lagi. Nabi pun tanya, ya ke? Tanya para sahabat yang lain besar-besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua tak berani nak tegur. Oh ya, Nabi masuk sembahyang balik. Dan Nabi cakap tak lebih 6 patah perkataan, kerana itu dia ambil 6. Dan perjalanan Nabi ke hujung Masjid Nabawi, bukan sekarang, yang dulu. Sekarang berapa jauh nak jalan kan? Jauh, agak-agak berapa lama? Masa tu lah. Kita pun boleh agak lah secara urufnya. Samalah kes tadi. Berapa lama berhenti? Agak-agak ada dalam 5 saat.
Berhenti tu maksud lepas salam tu baru tahu imam tadi bahadah besar, imam tadi tak ada wuduk, baru tahu. Sedangkan dia masbuk, imam tanggung Fatihah, sebenarnya imam tak tanggung kan. 5 saat. Ada baca apa-apa tak? Ada baca. Berapa patah perkataan? Kira loading. Dah 6 lebih. Okeylah, sembahyang balik. Tak 6 lagi. Berapa lama? Tak lama sangat. Sambung. Bangun-bangun, Allahu Akbar. Terus. Tak ada Allahu Akbar, terus bangun aja. Dia tak ada Allahu Akbar, tak ada. Terus bangun, niat masuk sembahyang balik, rakaat yang kedua. Rakaat, maksudnya rakaat yang kedua tu tambah 1 rakaat lagi. Terus, lepas tu tahiyat akhir, kemudian sunat sujud sahwi. Sunat. Okey. Dalam masalah kafir tak macam tadi. Dalam masalah kafir dia tak kira imam buat pengumuman lambat cepat, dia tak kira. Terus kena qada terus. Bukan kena qada, kena sembahyang balik. Qada ni kalau dah habis waktu kan. Jadi dalam masalah hadas kecil hadas besar, tengok masa macam tadi. Dalam masalah imam kafir tak ada masa apa. Dapat tahu tiba-tiba tengok imam tu kafir tak ada kata berapa lama kita, berapa kau masbuk tak ada. Masbuk, muafiq semua kena sembahyang balik. Kalau imam kafir. Lepas tu dia ada beza sikit. Dia tak ada kira aku muafiq, aku ikut tak apa. Bila lagi nak ikut imam kafir first time. Tak ada. Semua sembahyang balik. Semua tak sah. Muafiq ke, masbuk ke, imam tanggung ke, imam tak tanggung ke, semua sembahyang balik. Sebenarnya bukan kafir je, ada 4. Yang pertama, imam kafir. Maka makmum tak kira apa keadaan sekalipun, dapat tahu wajib sembahyang balik. Kalau dah lama wajib khata. Wajib khata. Kesian kalau imam tu dia mengaku dia kafir, dia kata aku minta Islam. Aku saja je nak ambil gini-gini, nak bagi korang ni semua. Setelah 3 tahun dia jadi imam. Allah, memang kena qada. Memang kena qada. Pertama, imam kafir. Yang kedua, imam perempuan ataupun imam khunsa muskil. Imam perempuan zaman sekarang bukan boleh kira. Pelik-pelik. Imam perempuan, makmum lelaki. Dapat tahu, sembahyang balik. Tak ada kira muafiq masbuk dah. Semua kena sembahyang balik. Kalau dah lama, kena qada. Atau imam khunsa muskil. Imam khunsa muskil, makmum perempuan sah makmum tadi. Makmum lelaki tak sah. Sebab imam khunsa muskil. Dia baru dapat tahu setelah 3 tahun dia jadi imam. Betul, hati-hati nak pilih imam. Imam sini okey kot, nampak ganteng, jantan, jangan risau. Ada janggut apa? Tak ada khunsa pun janggut. Bukan main khunsa sekarang. Jadi kena hati-hati juga. Tapi tak payahlah cek. Tak payahlah cek. Cuma makmum perempuan sah. Makmum lelaki semua kena qada balik. Yang ketiga, makmum tu imam tu sebenarnya makmum. Dia makmum, dia ada imam. Kita jadikan dia imam, kita tak sedar lah, tak perasan. Maka automatik makmum yang menjadikan makmum lain tu imam tadi, tanpa dia perasan, tak ada dah kira berapa saat tak kira, kena qada balik, kena sembahyang balik makmum tadi. Yang keempat, makmum ummi. Makmum biasa sembahyang zuhur asar, dia dapat tahu rupanya ummi, bacaan dia salah sungguh, lahan jali, kesalahan yang tak dimaafkan langsung. Sebab ada kesalahan-kesalahan yang masih lagi dimaafkan walaupun baca tu lari. Ini memang salah sungguh, tukar huruf sungguh. Biasanya maghrib, isyak, subuh tak jadilah, zuhur asar. Dapat tahu, dia kena qada balik. Kalau dalam masalah masbuk, tak apa, imam tanggung Fatihah. Yang masalah masbuk tadi, imam tak boleh tanggung So imam ummi tak boleh tanggung lah makmum tadi. Kalau masalah masbuk, jadi dia kena tambah rakaat. Nak tambah macam ni dapat tahu lepas 3 hari. Maknanya kena sembahyang balik, kena qada. Yang ketiga, berapa dah? Tak habis lagi ni, stesen dia panjang ni. Dan disyaratkan imam itu tidak lupa membaca Fatihah. Ni boleh jadi rakaat ketiga, rakaat keempat. Rakaat ketiga, rakaat keempat baca perlahan, ataupun mungkin juga solat zuhur asar. Dia lupa baca Fatihah imam. Kemudian lepas habis sembahyang, ada makmum kat belakang. Yang ini makmum sah, makmum muafiq sah. Makmum dia baca Fatihah 4 rakaat. Imam dia baca 3 rakaat je. Rakaat yang keempat ke dia lupa baca, berangan ke apa ke. Makmum yang baca Fatihah, yang muafiq ni yang baca habis, semua sah, tak perlu qada. Imam memang kena sembahyang balik lah, sebab dia tak cukup satu Fatihah bila dia sedar. Makmum masbuk yang tumpang imam pada rakaat itu, dia tumpang imam rakaat keempat, dia masuk imam dah rakaat keempat, imam pula lupa baca Fatihah rakaat keempat. Dia nak tumpang macam ni, imam tak baca Fatihah, maka dia tambah 3. Sebab dia kata aku dapat rukuk dengan imam apa, tambah 3. Lepas habis sembahyang apa semua, lama lah, imam baru bagi tahu, aku rakaat keempat terlupa tadi baca Fatihah. Maka yang masbuk tadi dia kena tambah 1 lagi jika masa tu pendek. Kalau masa tu dah panjang,
sembahyang balik. Makmum yang tu saja. Makmum muafiq sah sebab dia baca semua. Yang seterusnya keempat, hendaklah rakaat yang makmum masbuk dapat itu ialah rakaat yang dikira bagi imam. Ini juga saya pernah jumpa, dia tersilap faham. Dan jika bangun berdiri imam kepada rakaat yang kelima pada sembahyang 4 rakaat atau kepada rakaat keempat pada sembahyang maghrib, sembahyang 3 rakaat dengan lupa, imam lupalah. Imam mesti lupa, tidak takkan dia buat. Maka membaca ia dan rukuk, kemudian makmum yang masbuk mengikutnya padahal ia mengetahui rakaat itu lebih. Nanti dulu, padahal tu biar dulu. Jadi imam naik rakaat kelima, dia ataupun imam naik rakaat keempat, kita ambil rakaat kelima lah, betul, kiaskanlah dengan sembahyang lain. Sedangkan makmum tadi dia tahu, sebab ada makmum yang dia masbuk, bila imam naik rakaat kelima, dia pun naik juga. Dia kata, alang-alang memang aku nak tambah rakaat. Imam salah. Tapi aku masbuk, aku nak tambah lagi 1 rakaat. Jadi imam bangun, aku ikut jalan imam. Sebab aku memang nak tambah. Sedangkan makmum masbuk, jika imam salah, makmum tak boleh ikut tu. Makmum nak tambah lagi 1 rakaat, imam sepatutnya tahiyat akhir, dia pergi naik 1 rakaat. Makmum masbuk yang nak tambah rakaat, dia tak boleh bangun. Makmum masbuk, dia tahu imam salah, dia bangun juga ikut imam sebab dia kata alang-alang aku nak tambah, maka makmum tadi batal. Makmum masbuk batal, imam tak batal sebab dia lupa. Makmum tu yang batal, tak boleh ikut, dia kena duduk diam, duduk kat bawah, tunggu imam kat bawah. Tiba-tiba dia tahu, dia tahu imam tu naik rakaat kelima. Kalau dia tak tahu tak apa, ni dia tahu imam naik rakaat kelima, imam naik rakaat keempat pada sembahyang 3 rakaat, imam naik rakaat ketiga pada sembahyang 2 rakaat. Dia pun ikut. Niscaya tidak sah ikutannya. Tetapi jika ia tidak mengatakan, tak sah ikutan, dengan maksud ini imam rakaat kelima, dah tahu, dia pun Allahu Akbar, dia ikut juga, tak sah ikutan. Kalau dia nak ikut macam ni, Allah macam ni, imam rakaat yang kelima, makmum tahu imam rakaat yang kelima, dia tahu. Imam rakaat ketiga subuh, makmum tahu. Jadi makmum pun Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh. Nak tanya, makmum kena buat apa? Apa dia? Tunggu berdiri. Sekarang ni imam rakaat ketiga lah subuh, imam rakaat kelima lah isyak. Tak kisahlah kan, yang penting dia tahu lebih. Dia pun aku nak sembahyang jemaah. Kalau tidak nak buat macam mana, dia pun Allahu Akbar, niat jadi makmum. Sekarang nak buat apa? Imam salah ni, dia tahu. Kalau dia tak tahu, selesai lah. Dia tak apa ni, nak buat apa ni? Tak pernah bincang kan, nak buat apa ni? Dia kena pergi kat mana imam sepatutnya. Imam sepatutnya duduk, dia kena duduk. Makmum tadi Allahu Akbar, terus duduk. Nak baca tahiyat ke tak nak baca tahiyat ke, tu nombor 2, duduk walaupun imam di. Jadi ini apa? Dia tahu imam tu salah lebih, dia Allah Akbar, dia ikut. Tak kira, malah membatalkan sembahyangnya jika dia berdiri lama. Allahu Akbar, imam berdiri ni, dia tahu rakaat tu rakaat lebih, dia Allahu Akbar, alah tunggu je lah. Kesian imam seorang-seorang, yang lain semua duduk bawah contoh. Dia duduk berdiri lebih kadar tamakninah, batal sembahyang makmum tadi. Baru takbir dah batal lah, dia kena duduk dengan segera. Tetapi tidak dikira rakaat itu baginya. Kalaulah dia, tetapi jika ia tidak mengetahui, dia tak tahu, datang lambat nak tahu macam mana kan, dapat tahu lepas sembahyang, rakaat itu lebih, ni saya sah ikutan, sah. Tapi tak kira rakaat tu, sebab rakaat lebih kan, tak kira sebab dia tak tahu, dia tak sedar. Jadi dia Allahu Akbar, dia pun berdiri dengan imam, baca, lepas tu dia rukuk, i'tidal semua, rakaat tu semua tak dikira bagi dia. Bagi makmum tadi sepatutnya batal. Makmum tadi kan dia kena duduk terus, tapi dia tak tahu. Mana dia tahu? Mana kita tahu dia terlambat. Demikian juga jika rukuk seorang imam dan tomakninah ia padanya, dan selepas itu bangun pula ia beri'tidal. Ni pelik-pelik ni. Imam rukuk, lepas tu imam i'tidal. Makmum datang, makmum tengok, imam dah i'tidal. Kemudian teringat ia bahawa ia terlupa membaca tasbih di dalam rukuknya. Imam ni kata lupa nak subhana rabbiyal azim. Pelik tak? Padahal dah i'tidal, subhana rabbiyal azim tu sunat. Ni cerita pelik ni. Maka kembali rukuk semula. Imam ni rukuk balik, rukuk 2 kali. Ini sembahyang gerhana ke apa ni?
Kerana ia sangka perbuatan itu harus baginya. Dia ingat boleh. Subhana rabbiyal azim kena baca. Dia kata gitu. Dia ingat boleh. Jadi bila dia rukuk, lupa nak subhana rabbiyal azim, dia sami Allahu liman hamidah, lupalah tadi tak baca subhana rabbiyal azim. Rukuk balik Makmum tadi tengok, apa imam ni sembahyang gerhana ke sembahyang apa ni? Rukuk balik. Dia tahu gitu. Maka dia pun ikut. Allahu akbar, rukuk aku. Tadi tak dapat rukuk yang pertama, yang kedua dapat, jadilah. Tak boleh. Tak boleh. Dia kata kat sini, sebab imam tak batal, sebab imam sangka harus, imam sangka boleh. Imam tak mengaji, kata dia sangka boleh, maka imam, sebab tu imam buat. Imam tak batal sebab dia tak tahu. Dia kata tak tahu sebab dia tak sangka ini imam baru masuk Islam kot. Kemudian datang makmum mengikutnya tanpa menyedari. Oh, ni makmum tak sedar. Kalau makmum sedar, batal loh. Makmum tengok imam rukuk 2 kali, makmum pun Allahu akbar terus rukuk, makmum tadi batal. Tapi kalau makmum ni tak sedar, dia tak tahu. Dia tengok rukuk, padahal tu rukuk yang kedua. Imam salah tadi. Dia Allahu akbar, dia rukuk, tak batal sebab dia tak tahu. Ya? Tanpa menyedari perbuatan imam itu dan bertomakninah ia sertanya, dapat tomakninah pula tu. Pada ini rukuk, pada rukuk yang kedua, maka sahlah ikutannya. Makmum tadi tak batal. Padahal rukuk tu rukuk yang kedua tak batal. Tetapi tidak dikira rakaat. Tak dapat lah. Tak dapat. Cuma nak kata batal tak batal tadi, dia sengaja makmum tadi tahu ke tak tahu. Panjang sikit ni bab ni, nak buat macam mana? Tu stesen lah. 27 akan datang. Makmum yang ada masa membaca Fatihah, tetapi seseorang pembaca yang lambat dari semula jadi lagi gagap. Imam membaca cepat dan makmum membaca lambat. Ini biasa. Macam mana nak buat? Masalah kesesakan yang mengganggu pada sembahyang Jumaat atau lainnya. Masalah kesesakan di dalam sembahyang Zuhur dan lainnya akan datang. Kita berhenti dekat masalah ke-27 akan datang. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Sudah yang tasbih kafarah dan surat Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.